Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kelas. Cikgu harap awak semua sihat dan hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita pada dalam tajuk perumahan poultry. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bab yang pada bahagian 2.2.2 iaitu reka bentuk luaran reban. Reka bentuk luaran reban ni kita boleh tengok kepada dia punya berapa tingkat reban itu dan juga jenis reban yang dibuatlah adalah yang kat sini adalah pelan lakar reban tertutup satu tingkat berlantai sarap. Dia punya panjang kita boleh tengok 122 meter. 122 meter. Dia 122 meter. Dia punya kat sini kita boleh tengok dia punya tinggi dia 4 meter. Dan untuk ini kita memerlukan kipas exhaust, bidai, pintu dan juga pad penyejuk udara seperti awak sudah belajar sebelum ini. Oh ya cikgu, maaf cikgu terlupa. Awak boleh tengok wujud buku teks awak iaitu muka surat 124. Ini adalah gambar yang real life. Awak boleh tengok gambar real life. Kat sini kita boleh tengok ni ada dia punya kipas exhaust. Kipas exhaust adalah berfungsi sebagai pengudaraan dan juga pengeringan bahan buangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pelan lakar reban tertutup 2 tingkat berlantaikan sarap. Berlantai sarap ini seperti yang cikgu tunjuk ini real life, awak boleh tengok berlantai sarap ini dia memerlukan sarap ataupun habuk kayu, habuk-habuk kayu dan diletakkan di lantai reban sebagai alas reban lah. Kita boleh apabila ayam itu membuang najis, kita boleh skop sahaja najis itu dan buang ke tempat lain, tidak perlu mencucinya. Okey. Lantai sarap ini pun susah juga untuk kita cari kerana kita memerlukan habuk kayu yang banyak. Oleh itu kita perlu mencari yang tukang kayu lah. Kita cari dia punya habuk kayu. Okey, kat sini kita boleh tengok 2 tingkat. Okey, yang tadi 1 tingkat. Yang ni 2 tingkat. Pastinya memuatkan lebih banyak bilangan ayam. Okey, seterusnya kita pergi kepada reban tertutup lantai tinggi. Reban tertutup lantai tinggi ni awak boleh tengok kalau tadi dia macam 2 tingkat. Nampak macam 2 tingkat tapi sebenarnya dia adalah 1 tingkat. Tapi 1 tingkat adalah dia sebenarnya dia kat sini ayamnya. Ayam yang dibela kat sini. Bawah ini adalah tempat pengeringan najis. Bawah ni ada tempat pengeringan najis. Jadinya kat sini belaan ayam dia. Ayam lantai tinggi. Ini sebenarnya ini bukanlah lantai tinggi. Ini pun boleh dikira lantai tinggi. Tapi ini di dalam reban dan ini adalah lantai. Dia meletakkan sangkar dalam reban. Lantai tinggi. Jadikan dia menjadi lantai tinggi. Awak boleh tengok muka surat 125. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada reban dan sangkar bateri. Reban dan sangkar bateri ini adalah fokus utamanya adalah untuk ayam penelur. Okey, ayam penelur kat sini awak boleh kerana awak boleh tengok kat sini dia punya lantai dia adalah menyengit ke bawah. Dia sebenarnya bukanlah menyengit. Yang ni ada lantai satu tinggi. Satu tinggi kat sini nanti ada ruang untuk telur ini jatuh dan dia akan berkumpul di dalam longkang ini. Ni longkang telur ni. Jadinya apabila longkang telur ni dah penuh, nanti pekerja boleh mengutip telur dan hasilnya. Okey, kat sini lah untuk dipasarkan. Ini untuk ayam penelur. Ayam, kalau yang tadi adalah untuk ayam daging. Ini adalah untuk ayam daging. Kalau ini adalah untuk ayam penelur. Lebih mudah untuk pengusaha atau pekerja mengutip telur. Telurnya akan jatuh berguling ke bawah gitu.
guling sendirilah kat bawah. Okey, kita pergi kepada jenis reban bentuk dua lapis. Bentuk dua lapis bermaksud bumbung dua lapis. Bumbung dua lapis bumbung dua lapis kat sini untuk lebih pengudaraan yang akan masuk daripada atas ni. Pengudaraan akan masuk atas ni dan keluar. Ini untuk lantai sarap. Lantai sarap dia menggunakan lantai tebal, iaitu sarap tebal, lantai simen. Dan dia memerlukan sarap yang tebal. Yang kedua adalah lantai tinggi. Lantai tinggi ni bawahnya ni lah. Jadinya nanti pekerja boleh mencuci najis. Sebab tu kita perlukan longkang. Apabila najis dah banyak dah terkumpul di bawah ni, setiap hari pekerja akan cuci. Okay, kalau yang ni tadi sarapnya akan dibuang, di-scoop dan dibuang bersama dengan najis ni. Okay. Kita pergi ke sistem lantai reban. Sistem lantai reban ni awak boleh tengok di muka surat 126 ke teks awak. Dia berada pada bawah sekali, tulisan yang kecil. Dia ada 4, iaitu pertama lantai sarap tebal. Lantai sarap tebal maksudnya kat sini dia lantai sarap tu penuh. Penuh dengan sarap menggunakan sarap 100%. Yang ketiga adalah lantai atas penuh. Lantai atas penuh ni untuk lantai tinggi tadi. Yang ketiga adalah lantai dengan 1/3 tebal sarap. Maksudnya dia menggunakan sarap menggunakan sarap tapi tidak tebal, hanya 1/3. Yang terakhir adalah lantai dengan 2/3 tebal sarap. Dia lebih tebal sikit lah, dan tidak terlalu tebal, tidak terlalu nipis. 2/3 tebal sarap. Okay, ni 2/3 sarap. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis sangkar puyuh bertingkat. Jenis sangkar puyuh bertingkat ini adalah berfungsi untuk menjimatkan ruang dan juga boleh membela puyuh dengan jumlah yang lebih banyak. Dan puyuh adalah burung yang kecil. Jadi bolehlah bertingkat ayam. Kalau ayam buat sangkar bertingkat macam ni pun boleh, tapi pun kena besar lah. Kalau macam ni boleh dapat 4 tingkat. Okay, kat sini kita ada tempat minuman, tempat makanan. Dia punya lebar dia 600 cm. 600 cm tu boleh bersamaan dengan 60 cm lah. Dia punya lantai ini sengit adalah untuk telur juga, sama dengan ayam, untuk penelur, telur jatuh berguling. Okay, macam jadi tunjuk cakap tadi. Okay, nampak ni pandangan sisi tempat telur. Ni tempat telurnya ni, kat sini tempat telur. Jadinya telur akan berguling jatuh. Ini adalah real life sangkar puyuh. Nampak dia sengit ke bawah dia punya lantainya. Untuk nanti telur akan boleh berguling jatuh keluar, berkumpul kat luar. Sedap telur puyuh, lama je kita nak makan. Okay, kita pergi kepada reka bentuk dalaman reban. Okay, reka bentuk dalaman reban ni untuk reban satu tingkat yang berlantaikan sarap boleh memuatkan sehingga 10,500 ekor ayam dengan memiliki panjang 914 meter panjang dan juga 8.5 meter lebar. Kat sini kita ada pad penyejuk udara, panel kawalan automatik, pintu dan juga kipas exhaust. Panel kawalan automatik ni lah yang akan mengawal segala aktiviti di dalam reban. Pemberian makanan, pemberian minuman, suhu, dan juga kipas exhaust. Inilah panel kawalan automatik. Okay, seterusnya kita pergi kepada ni. Ni adalah dia punya pandangan susun atur dalam reban lantai sarap yang dilukis lah. Kat sini kita ada tengok kat sini ada silo makanan. Silo makanan ni adalah berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan pemberian makanan secara automatik. Makanan semua diletak dalam silo ni, macam tangki besar ni, silo. Lepas tu nanti dia mengikut masa dia lah, nanti dia akan isi makanan secara automatik. Kipas ini adalah untuk pengudaraan. Okay, kat sini awak boleh tengok lantai sarap untuk anak ayam, nampak? Ni lah dipanggil lantai sarap. Ni bekas makanan, ni bekas minuman, ni pun bekas minuman.
nipple drinker. Okey. Seterusnya kita pergi reban tertutup lantai tinggi. Reban tertutup lantai tinggi ni bilangan ternakan dia boleh mencecah sehingga 20,000 ekor ayam. Dan juga dia mempunyai keluasan panjang dia 122 meter kali 8.5 meter lebar. 8.5 meter lebar, panjang 122 meter. Semestinya untuk lantai tinggi dia memerlukan tangga untuk naik ke dalam reban, naik ke atas ke dalam reban. Okey. Cikgu lupa tadi. Okey, yang merah, bulat-bulat merah ini adalah bekas makanan dan juga yang hitam ini adalah nipple drinker. Nipple drinker ni adalah minuman, bekas minuman nipple drinker lah. Jadinya ayam makan patuk-patuk di minum. Okay, ini pen feeder, yang merah ni pen feeder bekas makanan. Ni ada hopper kat sini, ada pintu, ada panel kawalan automatik, ada pengesan suhu dan kelembapan untuk mengawal suhu di dalam reban supaya suhu di dalam reban adalah kondusif. Dan juga dia menggunakan dinding dawai mata tunai BRC. Okay, seterusnya kita pergi kepada gambar lakaran lah, gambar rajah lakaran. Okay, yang ini adalah lantai tinggi, awak boleh tengok. Dia tidak menggunakan sarap. Jadinya bahan buangan najis tu akan jatuh terus ke bawah dengan lantai yang berlubang-lubang. Ni kita boleh tengok kat sini, ni silo makanan yang cikgu cakap tadi, nampak dia disalurkan ke dalam dan makanan akan mengisi dengan automatik, secara automatik. Ada kipas exhaust ni, kipas ni untuk bagi pengendaraan yang baik. Dan ada sistem pemberian makanan automatik, sistem pemberian minuman automatik. Jadinya kat sini mengurangkan manpower. Mengurangkan buruh untuk, kalau tak siapa nak isi dengan macam ni berapa banyak ni, nak isi makanan, nak isi air, satu hari pun tak sempat. Oleh itu mereka memerlukan sistem pemberian makanan automatik. Memang sempat kalau nak bagi sendiri, tapi memerlukan pekerja yang sangat ramai. Jadi kalau dah ada sistem pemberian makanan automatik dengan minuman automatik ni, kerja lebih mudah, tapi memerlukan penyelenggaraan yang tepatlah, mengikut waktu yang betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada reban tertutup 2 tingkat. Reban tertutup 2 tingkat ni kita boleh tengok ada tingkat bawah dan tingkat atas. Jadinya kat sini, kat tengah-tengah dia ada store, ruang pemunggah. Dia untuk reban ni kita boleh memuatkan sebanyak 20,000 ekor ayam dengan keluasan sepanjang 122 meter kali 12 meter lebar. Okey, ini adalah bahagian dalaman je, sama je susunan bekas makanan dan minuman, tak ada beza. Cuma ni adalah 2 tingkat lah. Jadi ni kita ada dua aras lah, 2 tingkat. Okey, kita pergi kepada susun atau sangkar puyuh penelur. Sangkar puyuh penelur ni kita boleh tengok dia ada bekas telur, ada tempat telur, dia ada. Dia menggunakan dawai mata kunai BRC, bekas makanan. Ini kalaulah tidak PDPR macam ni, sebenarnya awak akan ada peluang untuk membuat satu sangkar puyuh penelur sebagai aktiviti atau sebagai amali awak semua. Okey, ni kita boleh tengok kat sini ada lampu untuk pencahayaan, dan juga untuk kawal suhu dalam reban supaya malam tidak terlalu sejuk. Kita ada bekas air minuman untuk puyuh minum. Okey, seterusnya kita pergi kepada susun atau ladang dan perumahan ternakan. Okey, sistem atau ladang ini adalah sangat penting untuk kita jadikan pengurusan yang lebih efisien, lebih teratur dan efisien. Okey, yang pertama semestinya di pintu masuk pastilah ada pagar, ada pakgat, ada pos pengawal, dan kegiatan diinspektan pengunjung atau pelawat. Okey, yang ketiga, 2 dengan 3, inilah pintu masuk juga.
dan tempat disinfektan kenderaan. Kalau dekat tadi disinfektan pelawat, kalau ketiga ni untuk disinfektan kenderaan. Amat penting untuk kita sanitasi infektan kenderaan untuk memasuki kawasan ternakan ini kerana supaya tidak membawa penyakit dari luar. Tidak membawa penyakit dari luar yang boleh menyebabkan ternakan terjangkit. Kalau ternakan terjangkit, dia akan merugikan pengusaha. Sebab itulah kita akan sanitasi, kita akan inspektan kenderaan dan juga pelawat dan juga pekerja lah, bukan setakat pelawat, pekerja juga. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat adalah tempat letak kenderaan. Tempat letak kenderaan ini ni, dan juga yang kelima pejabat juga semestinya berada di hadapan kerana apabila pelawat datang mereka akan jumpa pengurus dahulu. Seterusnya kita pergi kepada rumah pekerja di hadapan juga. Tempat penyelenggaraan bangkai ini pun jika diperlukanlah, tak semua ada, tak penting mana. Dan juga stor peralatan berada di belakang pejabat, stor makanan berada sebelahnya dan stor sarap berada di sebelahnya juga. Stor pengumpulan dan penyimpanan telur kita ada di sini. Stor pengumpulan dan penyimpanan telur kita berada di hadapan untuk memudahkan logistik mengambil telur dan pembungkusan lah, pembungkusan telur dan juga logistik untuk mengantar telur yang terus keluar. Yang ke-12 ini adalah reban penakaian. Reban penakaian ini adalah tempat untuk kita hapuskan ayam yang berpenyakit. Jadinya jika dia ada penyakit dia, kita terpaksa hapuskan sebab ini bahaya, boleh menyebabkan penyakit itu berjangkit kepada haiwan yang lain, ternakan yang lain. Rebat untuk yang 13 hingga 18 ni adalah dia punya reban. Reban kat sini kita tengok dia ada 6. Tak kisahlah, jadinya siapa-siapa yang ada, kalau nak reban satu je pun bolehlah. Dia yang penting reban berada di belakang. Dan juga yang warna biru ini adalah punca air. Punca air ni seperti perigi, kolam, tasik taklah, kolam ataupun perigi adalah sangat penting apabila jika tiba-tiba bekalan air terputus, bekalan air pipe terputus, jadinya kolam dan perigi ini adalah penting sebagai punca air lah, untuk punca minuman kepada ternakan. Seterusnya itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Cikgu harap awak faham. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Ini adalah latihan yang seterusnya kita akan buat latihan. Latihan tu cikgu bagi link dalam grup. Awak akan buat latihan dalam bentuk quizzes. Nanti cikgu akan tengok markah dalam quizzes tu dan cikgu akan rekod markah itu untuk sebagai pentaksiran cikgu lah kepada kamu, kefahaman kamu untuk topik hari ni. Seterusnya cikgu nak awak semua buat untuk bab pengeluaran poultry dalam modul pengeluaran poultry nombor 3 modul. Nanti kita akan bincang pada kelas yang seterusnya. Baiklah, cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Cikgu harap awak faham. Anda tak faham boleh PM cikgu atau boleh bagi tahu dalam grup lah. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kelas. Assalamualaikum.